Ada juga Nabi menyebutkan inna likulli syai'in saqlatun, inna likulli syai'in saqlatan. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada penghilap, pembersih, penghilap. Dan penghilap hati itu ialah zikrullah. Wa anna saqlatul qalbi zikrullah. Penghilap hati itu ialah zikrullah. Bila kita ingatkan jawapan Nabi Muhammad pada pertanyaan Sayyidina Ali, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, dullani ala aqrabut turuqi ila Allah wa as'alal ibad wa afdaliha indallah. Rasulullah menjawab, Ya Ali, alaika bi muda wa mati dzikra sirran wa jahran. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku satu tarekat, satu amalan yang sangat hampir kepada Allah. Sangat hampir kepada Allah tu maknanya tadilah bila berzikir cepat menghapuskan sifat-sifat jahat dan cepat tertanamnya sifat-sifat baik. Itulah yang dimaksudkan akrabu, paling dekat. Kerana konsep jauh daripada Allah, dekat daripada Allah ni bukanlah didasarkan kepada tempat, kepada jarak. Kita di sini, Allah di langit dah, keberapa sana. Bukan macam tu. Istilah dekat kepada Allah, jauh daripada Allah ini konsepnya ialah kenal atau tidak, sedar atau tidak. Siapa yang tak kenal, tak sedar, jauh. Orang-orang yang jauh daripada Allah, katalah orang kafir, jauh daripada Allah. Tak kenal, tak pernah sebut pun, jauh lah. Kita kerana kenal, kerana sebut, maka dekat. Jadi sehingga orang yang dekat dengan Allah itu dia rasa memang Allah sentiasa serta dengan diri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah serta kamu dimanapun kamu berada. Nabi Muhammad dalam seluruh hidupnya berada dalam keadaan ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Senang atau susah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi kata Ibnu Ajibah tadi, tak ada satu pun amalan yang bila diamalkan menyegerakan perubahan ahwal qalbiyah kecualilah zikrullah. Karena itulah yang disebut oleh Nabi, itulah yang disebut juga oleh ramai ulama tasawuf. Abu Qasim Al-Qusairi, Abu Qasim Al-Junaidi, Al-Baghdadi, semua sama. Kalau kita baca dan kitab mereka sama saja. Zikrullah ruknun qawiyyun bi hadzal ilmi bal la yasdu ahadun ila Allah illa bi dawami dzikri. Zikrullah adalah rukun asas yang sangat penting dalam ilmu tasawuf ini. Bahkan seseorang tak akan sampai kepada mengenal Allah, kepada makrifatullah dan keredaannya, kecuali ia sentiasa berzikir. Jadi itulah hubungan antara kita berzikir tadi dengan usaha kita mengikis sifat-sifat jahat, menanamkan dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat madmumah. Caranya begitulah. Bila kita berzikir seorang ke,
berjemaah ke, bertawajuh ke, bersolok ke, semuanya itu berlaku. Tapi kita tak sedar. Yang kita tahu berzikir Allah, 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 Allah lebih kurang. Lepas tu bertahlil, lepas tu berdoa, lepas tu kita selawat, lepas tu makan balik. Datang sini seminggu sekali, datang sana Sungai Kayu Ara sekali, Sungai Cincin sekali, dekat Putrajaya sekali. Jadi macam tu saja. Apa ni fikir-fikir penat je. Tapi sebenarnya begitulah satu proses menanamkan, membuangkan sifat-sifat jahat lalu diganti dengan sifat-sifat yang baik. Itulah cara ni. Kita bersungguh-sungguh macam ni pun susah. Macam mana orang yang tak berzikir, tak belajar ilmu tasawuf, macam mana? Lagilah susah. Kerana semuanya itu perlu kepada kesedaran hati kita, perlu kepada hidupnya hati kita. Barulah kita boleh menilai, boleh melihat macam mana pentingnya kita bertawajuh, pentingnya kita bersolok. Kalau tidak, alah zikir itu Allah, Allah, Allah. Ustaz sekejap je dia tawajuhkan kita, lepas tu la ilaha illallah 10-15 minit habislah berdoa, makan-makan balik. Itu yang menyebabkan kita tak mau datang tawajuh, tak mau berzikir. Tapi kalau kita pandang macam tadi, berzikir ni adalah satu proses di mana menerusi zikir ini Allah akan beri rahmat kepada kita. Sifat-sifat jahat kita Allah buangkan sikit demi sikit, lalu digantikan dengan sifat-sifat yang baik. Sifat tadi taubat tadi bukan senang tuan-tuan, bukan senang, bukan senang. Kita rasa, orang ramai pun rasa, orang ramai rasa dah taubat, dah taubat. Macam mana awak bertaubat? Saya dah pergi dah pergi umrah, taubat di sana depan Kaabah. Rasa-rasa dah tak dosa. Tapi ramai orang yang bertaubat macam itu, dosanya tak hilang. Yang lagi teruk, dia rasa sudah hilang. Dia rasa sudah hilang. Kalau kita duduklah sana di rumah ketuk sana, saya dah taubat lama, itu biasa je. Dah taubat dah, tak buat dah 10 tahun. Tapi adakah betul adakah betul taubat dia itu taubat yang sebenar, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana ada kejahatan-kejahatan yang susah nak hilang. Pasal apa? Macam gula lah, sudah sebati dengan tepung, serahkan pada saya, Ustaz, cuba, saya bukan tahu ini gula dengan tepung, kita dahuli, cuba pisahkan. Pisahkan gulanya, garamnya, biar tepung saja, gula saja, garam saja. Kan senang tuan-tuan. Orang yang mahir ada kebolehan, bolehlah. Oh, ini bukan di sini, ini ada kilangnya. Itu air laut pun boleh dipisahkan di garamnya. Tapi kita bukan orangnya, tak ada kemahiran. Ada alatnya yang khas. Taubat sama saja. Dia perlu. Kalau dosa-dosa yang
tertentu tu tak boleh. Sendiri-sendiri tak boleh. Sendiri-sendiri tak boleh. Pergi tengoklah dalam tempat rumah ketuk. Dia sudah sebati. Perlu kepada pertolongan. Kita berjemaah inilah di antara jalan kita dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kita yang susah-susah itu mudah-mudahan mudah hilang. Macam mana tuan-tuan? Hakikat sebenarnya dosa ini susah hilang. Itu tadi dosa itu tadi, sifat jahat tadi sudah sebati. Kan kita zikir latifah kulli jasad, Allah Allah Allah, zahir dan batin kita. Makna zahir itu kalimah Allah biar meliputi seluruh zahir kita dari umur-umur sampai hujung kaki. Makna batin itu kalimah Allah biar serap ke dalam tubuh kita, menerusi kulit kita, daging kita, darah kita, urat kita, tulang kita, sum-sum kita. Di zikir latifatu kulli jasad. Kalau zikir tak apa, ini dosa sampai ke latifah kulli jasad. Bukan senang tuan-tuan. Dekat mata, dekat hidung, dekat telinga, semua ada. Boleh ke dengan sendiri-sendiri saja? Sebab itulah diberi isyarat oleh Allah dalam Quran, kalau kita berdosa, kita yang sebaik-baiknya kita temuilah orang-orang alim, supaya orang alim itu mendoakan kita, istighfar untuk kita, dosa-dosa kita, terutamanya dosa-dosa yang susah-susah, sebagaimana sahabat-sahabat bila buat dosa menemui Nabi. Inilah di antara sunnah dalam kaedah kita bertaubat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Law annahum idh zalamu anfusahum ja'uka yastaghfirullah wa yastaghfiru lahumur rasul la wajadullah tawwabar rahim. Ayat ni selalu saya dah sebut ni. Jadi apabila kita tawajuh, kita berzikir sama, ini semuanya ada, semuanya ada. Tapi kita perlulah sedar, perlulah tahu. Kita pergi, mudah-mudahan hari ini semalam banyak ngumpat, susah nak hilang dosa ngumpat ni. Tapi dengan berjemaah mungkin mudah-mudahan Allah berkati. Dosa-dosa aku mengumpat ni biarlah hilang. Sebab itu bila kita datang sini ramai-ramai ni, jangan ngumpat ni. Jangan mengumpat. Ngumpat tu itu sifat madmumah yang kita nak buang.